هو الحي القيوم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكمالك وعدد لكماله سبحانك يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والفحشاء واحفظنا يا الله واحفظنا يا الله واحفظنا يا الله أنت خير الحافظين برحمتك يا أرحم الراحمين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إني آمنت بربكم فاسمعون إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك وعنايتك آمين ثم أما بعد Muslimin, muslimat dan sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin Allah dan rahmat daripada Allah boleh kita bertemu lagi pada malam ni. Semoga-moga pertemuan kita ini dirahmati oleh Allah, walaupun dengan secara online, dengan secara tidak langsung kita kata. Dia mau duduk rumah kita masing-masing duduk rumah, dengan secara orang panggil alam maya, alam media. Nah, kita tak bersama sekalipun di dalam majlis yang sama, tak apalah. Moga-moga majlis dengan secara online pun, dengan secara alam maya pun diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah masih lagi meletakkan di atas kita dan mengekali nikmat-nikmat yang senantiasa kita duk sebut hari-hari supaya kita berasa kenangkan budi Allah, memperkenankan jaksa-jaksa Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita nak sebut nikmat-nikmat biasanya tak nak habis. Abah kata tak habis mata-mata. Kerana Allah Taala pun sebut dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu tak dapat nak menghitungkan banyaknya nikmat. Tapi walau bagaimana banyaknya nikmat Allah kepada kita, para ulama yang mari bahagi nikmat semua tu besar belaka, tapi yang paling besar ada di kalangan nikmat ni antaranya nikmat iman, nikmat Islam. Dan lagi ulama kata ni'matul ijad dan ni'matul imdad. Dua-dua nikmat ni nikmat besar juga. Ni kita kena ingat nikmat yang paling besar sekali ialah tak lain tak bukan
kita kena ulang-ulangkan sebut. Memanglah kita selalu kenangkan nikmat yang paling besar, antaranya Allah Ta'ala mengekalkan kita, dan nikmat itu orang panggil nikmatul ijad. Allah mengekalkan kita ada lagi, dan di antaranya nikmat hak paling besar lagi orang panggil nikmatul imdad. Nikmat imdad yakni Allah Ta'ala masih lagi mengekalkan kita. Ijad, Allah Ta'ala beri kepada kita ada. Allah Ta'ala adakan kita di atas dunia, panggil ni'matul ijad. So lagi panggil ni'matul imdad. Ini adalah nikmat yang Allah Ta'ala tak mati lagi kita. Maksudnya Allah beri panjang lagi usia kita, lebih lagi beri dalam keadaan sihat wal afiah, beri dalam keadaan selamat, beri keadaan kita ni senang hati. Itu semua nikmat. Kalau kita nak bila Allah, banyaknya nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita. Oleh itu kita kena kenangkan budi Allah. Ingat semua, sebut semua di mulut kita, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Patut kita gunakanlah segala perkara-perkara yang ada di milik kita, ada bersama dengan kita. Tak kira lah ada sama dengan kita di tubuh badan kita sendiri, termasuklah anggota-anggota tubuh badan kita ni, mata, telinga, kaki, tangan, mulut, lidah, hati-hati kita. Hak ada pada luar tubuh badan kita, contohnya harta benda, ataupun kita panggil kuasa kita, ataupun arwah kita, semua tu adalah nikmat dari Allah. Gunalah pada jalan Allah. Itu tergolong di kalangan orang yang syukur. Orang yang syukur, tapi tak ramah lah orang syukur ni. Dengan dalil Allah Ta'ala kata, inna hadainahu sabila imma syakir wa imma kafur. Walaupun Allah Ta'ala beri kepada kita ni jalan menunjuk, jalan hak tunjuk kita kepada selamat, tunjuk kita selamat dunia dan selamat akhirat. Dalam hal beri jalan tunjuk tu pun ada orang yang syakir. Orang syakir makna orang yang syukur. Wa imma kafur, dan ada orang di antaranya yang sangat terkupu, makna tak ramai lah, tak ramai orang yang syukur. Lebih lagi Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi kata wa qalilum bin ibadiyasy syakur. Tak ramai di kalangan hamba Allah Ta'ala yang benar-benar syukur kepada Allah. Lalu tu kita gunakanlah masa yang lapang, masa yang luar. Sama tahu kita nak tidur, lepas mengorai kita dengar dah saat ni kuliah daripada babo-babo kita, ada baca di masjid ataupun duk buat di rumah, kita ambil masa dengar. Walaupun tak sampai sejam, setengah jam, 40 minit ataupun 50 minit, kita dengar dah perkara agama hak lepas pada maghrib. Lepas pada kita semaya isyak, makan nasi, ada pun hak tak makan nasi dah pun, maknanya kata sama tara kita nak tidur, nak letak belakang, kita mari dengar pula tazkirah. Dengarkan perkara-perkara agama, tausiah, perkara hak kaitan dengan akhirat, bak dosa, pahala, syurga, neraka, perkara yang menyelamatkan kita kemudian daripada mati, dalam ruangan live bersama dengan page Ayah Mai FC ni. Mana-mana yang bersama dengan kita malam ni, lebih kurang 190 orang lebih ni, seperti mana biasalah, bukan sekadar kita nak dengar, kita nak beri juga sahabat anda, saudara mara kita, jiran tetangga, ataupun sahabat-sahabat kita di dalam Facebook. Kita nak boleh juga mereka itu dengar semacam mana kita dengar, melalui share. Share. Ini seperti biasalah, tak letih pun share tak ada kena bayar duit, tak ada kena tubik gerai naik gitu dah. Supaya bukan kita sekadar kita dak dengar, dan pahala hak kita dengar ni bukan sekadar untuk kita dak, kita boleh pula pahala dengan sebab kita we orang lain gatik dengar dengan sebab kita. Ini orang yang cerdik, ini orang yang bijak. Hak Nabi kata al-kayyis, orang yang bijak, orang yang cerdik, mandana nafsah, orang yang lawai hawa nafsu dia, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal dengan amalan-amalan yang beri manfaat, yang jadi kegunaan setelah daripada kematiannya. Alhamdulillah, yang mana bersama dengan kita malam ni, itulah muqaddimah balah mana kita buat sama-sama. Belum pada kita nak masuk bicara di dalam cara nak malam kita, ada sedikit kita buat tazkirah ataupun tausiah, pesan-pesan ni moga Allah Ta'ala sebut di dalam surah wa tawasau bil haqq, mulah berpesan-pesan dengan kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan kamu berpesan-pesan. Tu tausiah tu, pesan-pesan dengan kesabaran. Tu Allah Ta'ala pun perintah kepada kita hamba dia ni,
supaya kita bukan sekadar kita dok nak kebaikan, bukan sekadar kita dok nak selamat, bahkan kita nak beri juga kebaikan ni kepada saudara kita, nak selamat juga pada saudara kita. Melalui kita beri orang ratik boleh tengok benda kita tengok malam ni. Lalu tu utama sekali lah malam ni kita tak baca kitab lah, kita sebut biasa-biasa gitu, santai, dan kita ada ratik tazkirah. Malam ni kita nak sebut di atas nama tajuk takwa malam ni. Takwa, kita takwa kepada Allah. Malah mana Allah Ta'ala sebut di dalam firman-Nya, hak kita duk dengar sokmo-sokmo ayat ni, kita duk baca mungkinlah setengah-setengah orang duk beramal dengan ayat ni. Ayat 1000 dinar dia panggil, ayat 1000 dinar. Setengah-setengah orang Melayu kita panggil ayat 1000 dinar ni sebab apa? Sebab siapa-siapa dia nak jadi murah rezeki, nak jadi kerja mudah, murah rezeki, kerja mudah, nego laris kita kata. Dia kata nak amal dengan ayat ni, ayat 1000 dinar ni. Nak baca ayat ni. Maka ulama memberi tahu kepada kita ayat 1000 dinar ni bukan untuk baca sahaja, bukan untuk kita amalan dengan baca sahaja, bahkan kita kena amal apa yang dimaksud di dalam ayat tu. Apa yang dimaksud, apa yang dituju di dalam ayat 1000 dinar kita panggil tu. Bukan sekadar kata kita amal dengan baca saja, dak. Amal ratik dengan apa yang Allah Ta'ala nak tuju kepada kita di dalam ayat 1000 dinar. Malah mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man yatawakkal 'ala Allah wa man yattaqillah. Mana-mana orang yang takwa, orang yang ada dalam hati dia tu sifat takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Ini dalam ayat 2 ayat 3. Lebih kurang ada dalam ayat 2 ayat 3 dari surah At-Talaq. Ayat ni kalau kita duk beramal semua ni, setengah-setengah ingat ni, ada setengah-setengah tapak dalam rumah, tapak dalam kedai. Ni ayat 1000 dinar ni kena tapak ni. Kena tapak, kena baca, kena amal. Bukan sekadar tapak, baca, amal saja dak, bahkan kita kena reti apa yang Allah nak tuju di dalam ayat ni. Wa may yattaqillah, barang siapa yang takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Apa dimaksud takut di sini? Ialah junjung segala titah perintah atas kita. Hak Allah Ta'ala perintah, Allah suruh junjung sehabis-habis rain kita, sehabis-habis kuasa kita, kita junjung. Hak pasal buat, buat. Hak pasal kena tinggal, tinggal. Tinggal dengan secara apa? Tuhan suruh tinggal, kita tinggal sebab Allah Ta'ala suruh tinggal, suruh menjauhi. Jangan melakukan perkara ni. Ini pun masuk dalam kata orang junjung segala perintah Allah dengan meninggalkan ataupun menjauhkan larangan Allah. Kerana takwa ni ada dua makna. Makna pertama orang panggil junjung segala perintah, makna yang kedua jauhi segala larangannya. Ni makna takwa. Takwa bukan makna takut tak gapo, tak jadi gapo gitu kan. Tak ada ubik takut dah, takut tak tahu ke mana gitu, bukan takwa. Takwa makna junjung segala perintah hak wajib dan jauh segala larangan hak haram. Ini orang takwa kepada Allah. Lalu tu Allah Ta'ala bagi ayat ni orang panggil bagi dengan ayat syarat. Ayat syarat. Dengan sebab yang mulai daripada ayat tu apa yang man syartiyah. Wa may yattaqillah. Mana-mana orang yang nak dapat sesatu-satu benda, makna kena ada syarat-syarat dia. Allah Ta'ala bagi dengan man yattaqillah, may yattaqillah, barulah bagi jawab dia, yaj'al lahu makhraja. Allah Ta'ala beri kepada dia jalan kelepasan, jalan keluar. Sebab itu kita nak satu-satu benda jalan kita hok jadi sutuk, kerja kita hok jadi terlekat. Apa saja dalam masalah rumah tangga, masalah jiran tetangga, masalah saudara mara dalam rumah tangga kita, nak selamat, nak keluar daripada kepicikan, nak keluar daripada serabut, nak keluar daripada masalah, Allah Ta'ala kata kena ada takwa. Baru ada jalan keluar. Kalau tak ada takwa, payah. Kerana Allah Ta'ala buat syarat dah, siapa-siapa dia nak jalan kelepasan, nak jalan keluar, kena ada takwa kepada Allah. Kena ada sifat takwa. Sebab apa? Tuhan buat syarat dah, wa may yattaqillah,
mana-mana orang yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah Ta'ala akan bagi kepada dia jalan kelepasan, jalan keluar pada dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Ta'ala akan rezekikan dia, Allah Ta'ala akan beri kemurahan dalam bab rezeki dia daripada jalan yang dia tak suka-suka. Ni setengah daripada orang ni faham kata ni kita amal ayat ni sebab apa? Sebab ada wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tu rezeki dah tu. Lalu tu tiap-tiap pahmaya baca mo. Tapi dalam hidup hari-hari, perkara yang patut larang kita tak patut. Perkara yang Allah perintah suruh kita tak ambil berat. Maknanya syarat. Tak ada syarat. Bila tak ada syarat, duduk ngepek, aku duduk amal semua. Ayat 1000 dinar, lepas ada maya 7 kali, lepas ada maya belah kali katik baca. No rezeki tak ada murah-murah buat orang. Dengan sebab kita tak amal balah mana Allah Ta'ala maksud dalam ayat, kata orang nak dapat rezeki murah, utama sekali takwa. Tu syarat dia, kena takwa. Bila ada takwa, makna junjung segala perintah, tinggal segala larang ni, barulah hok duk picik, hok duk sekepik, hok duk sutuk, hok duk suka, hok duk payah, Allah jalan mudah. Berezeki hok jadi payah lah, oi rezeki ni kena jadi payah mari ni. Kerja-kerja pun tak supaya sokmo ni jadi Allah, jadi telekat sokmo nak boleh sekut dua tu ke Allah, dekat-dekat berjelai lidah kerja. Dengan sebab ada tu kemungkinan di dalam kerja buat kita ada sakut dalam bab takwa kita kepada Allah. We ada dalam hidup kita hari-hari benda ni kita amat-amati nak buat satu kerja, satu urusan, sekiranya kalau ceranggah dengan hukum Allah, jangan buat. Kalau pergi buat juga masuk dalam kata kita langgar hukum Allah, mananya kita nak dalam jalan kelepasan. Di mananya kita nak murah rezeki dengan sebab kita duk langgar semua hukum Allah, tak ada sifat takwa. Lalu tu we ada utama kali sifat takwa, barulah ada syarat yang kedua, Allah Ta'ala nak bagi jalan mudah dan Allah akan bagi rezeki yang kita tak suka-suka. Dah gitu. Habis tu bab takwa ni semua-semua dah. Semua-semua ni we ada dalam hidup kita. We ada. Yang pada akhir zaman lah ni orang tak berapa mana dah takwa. Tak nak takut mana. Tak nak takut kepada kerja Allah. Hak suruh, hak perintah, hak wajib bertamu-tambung, berselerak tabak pakat tinggal deh. Hak perintah suruh tinggal, hak haram, hak berdosa, hak perkara yang tidak nak oleh Allah, habis pakat buat. Di mana nak ada takwa. Bila tak ada takwa, di mana kita nak dapat hak Allah Ta'ala nak bagi dua benda pada kita, nak beri kepada kita jalan mudah, nak beri rezeki yang kita tak suka mananya. Betul kena boleh ada semua. Kita ngaji lah ya, gapo-gapo ni tahu. Bila kau banyak tahu, kau banyak takut. Kau banyak maklumat kita tahu benda tu sepengah bomo lah ni. Bomo tak kira lah ni bila-bila pun. Sebab apa bomo nak makan tu, tak boleh nak makan ni, tak boleh kena jaga kat tu, kena jaga sini. Nak makan nasi, nak gapo basuh tangan berkali-kali dengan cew, dengan gapo bersih. Sebab apa bomo gitu lalu jaga bersihnya, kita panggil anamainya bomo ni, nak makan tu, nak makan ni, nak buat satu tu satu ni, jaganya bomo. Apa tak saya mati sebab dia banyak tahu. Bila dia banyak tahu, kata dengan sebab tak basuh tangan, dapat akan masuk ceruk tangan kita. Dengan sebab kita makan barang hak tak nak masuk mana, sebab ada jadi itu apa ni, ada benda-benda hak kita rebuh tak tahu apa. Benda hak nak jadi kume-kume tu, nak khanak tubuh badan kita tu tak mati, masuk dalam diri kita, menyebabkan timbul penyakit tu penyakit ni. Ya maklumat banyak bomo ni. Habis dia beringat. Bila maklumat banyak, pengetahuan banyak, takut dia tu banyak. Banyak takwa. Gitulah kita nak takut kepada Allah, takut pada azab neraka. Maklumat kita kena banyak. Dimaksud maklumat sini ialah ilmu. Inilah ilmu. Mana boleh ilmu? Tak ada jalan lain. Tak ada jalan lain nak boleh ilmu. Malaikat belajar, berdengar, bersungguh-sungguh. Jangan main-main. Bersungguh-sungguh. Dengar sokmo-sokmo, insya-Allah. Dengan sebab kita duduk dengar semuanya ada lekat. Walaupun tak banyak sikit, tak apa. Dahnya ada lekat. Ada lekat dalam ilmu kita, dalam hati kita. Dalam diri kita, hak ni ku tahu, hak ni ku faham, ni geti, insya-Allah dengan sebab tahu faham geti, mana nak boleh buat, nak boleh amal tu suku pula. Suku pula tu anugerah dari Allah, hidayah, taufik daripada Allah pula tu nak boleh melakukan dah. Boleh itu nak royak bab takwa kena we ada.
Tanam dalam diri kita masing-masing takwa ni. Nah, kalau kita ikut bagaimana cerita-cerita sahabat Nabi tu, Allah mereka itu takwa, begitu tingginya takwa kepada Allah. Takwa mereka itu, sahabat-sahabat Nabi ni tinggi. Takut dia kepada Allah. Ada satu orang sahabat Nabi SAW ni nama Sa'alabah bin Abdul Rahman. Kemungkinan lah saudara mara kita hak bersama dengan kita malam ni pernah dengar dah cerita dia. Balas mana pun kita biasa dengar dah, kita buat kata tak biasa dengar lah. Moga-moga kita dirahmati oleh Allah. Ya begini, ya cara kita ni nak bernilai dengan ilmu agama Allah ialah tiap-tiap kali kita dengar, kita boleh berasa kata aku baru dengar ini kali pertama. Malam ni ya aku baru dengar cerita ni. InsyaAllah ilmu kita tu bernilai di sisi kita sendiri dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu kita tu orang panggil kata ada harga. Selama mana kita tahu cerita ni, kudu dengar sok modah. Wayah tu dulu apa tu? Malah dengar kata baik aku tengok Quran. Gitu tengok hak lain, tengok apa jadi rugi rugi masa kita. Habis tu tiap-tiap kali kita ada dalam kuliah ilmu agama, tiap-tiap kali babo baca ataupun siapa-siapa dia pun hak kita dengar ustaz mana pun, kita berasa kata semua hak kita baru dengar malam ni, walaupun kita dengar beratus kali dah sekalipun, berasa kata malam ni kali pertama aku dengar. Antaranya kita nak cerita malam ni ialah kisah seorang sahabat Nabi SAW nama Sa'alabah bin Abdul Rahman. Dia orang muda lagi, sahabat ni. Umur lebih kurang 17-18 gitu. Orang yang halu tubuh. Tubuh halu, tak ada gemuk besar sangat dah. Budak muda. Umur 17-18 lebih kurang. Muka ni senyum tak mau muka. Muka senyum ceria lah, muka senyum. Tiap-tiap kali dia pergi sijik Rasulullah, dia pergi awal pada orang. Setelah daripada orang sudah semaya, ia tak klik. Ia duduk di pintu sijik, betul dengan pintu sijik, betul dengan pintu rumah Rasulullah SAW. Sebab apa ia duduk gitu? Sebab ia nak tengok Rasulullah. Kenapa boleh gitu lalu? Sebab kecintaan. Sahabat Nabi semua cinta kepada Rasulullah. Ada hak lajak-lajak, ada hak lebih-lebih, ada hak tinggi-tinggi cinta kepada Rasulullah. Di antaranya hak orang yang cinta tinggi kepada Rasulullah ialah Sa'alabah bin Abdul Rahman ni. Duduk di pintu, tiap-tiap kali Rasulullah tu baik pintu, dia boleh tengok muka Rasulullah. Oh, serenuk hati dia. Suka hati. Tiap-tiap kali dia boleh tengok muka Rasulullah, dia suka hati. Serenuk. Dia nak gitu hari-hari. Hari-hari lepas ada maya duduk di sejik, duduk di pintu, dia tidur di pintu, dia perhati tengok Rasulullah tu baik nak mari sejik, dia orang mula-mula boleh jumpa Rasulullah. Oh, serenuk dia. Duduk dalam keadaan serenuk amat. Dan tiap-tiap kali banyak Rasulullah nak suruh dia lah buat kerja. Bila Rasulullah ada kerja gapo, Nabi kita ada urusan pun nak suruh Sa'alabah. Sa'alabah pergi buat kerja tu ustaz, dia selalu pergi. Dan tiap-tiap kali Rasulullah suruh dia kerja, dia pergi berjalan dengan cepat. Jalan cepat. Cucu. Sebab apa boleh jalan cepat? Sebab bila dia berjalan cepat ni, kerja Rasulullah suruh tu derah sudah. Bila derah sudah, dia nak klik jumpa dengan Rasulullah pula, nak boleh tengok muka. Oh, gitu lalu tinggi dah. Cintanya seorang sahabat kepada Rasulullah begitu lalu tingginya. Hingga sampai jalan nak pergi buat kerja pun cepat. Jalan cucu. Klik pun cucu. Bila dah kerja ya Rasulullah siap dah. Selesai dah kerja hak musuh. Boleh tengok muka Rasulullah, Allah serenuknya. Sukanya hati dia. Itu kerja Sa'alabah dan PA dia. Cara hidup dia hari-hari. Suka duduk di sijik Rasulullah. Nanti dengar Rasulullah nak suruh gapo hari ni. Rasulullah nak arah pergi buat gapo hari ni. Itu kerja dia hari-hari. Maka pada satu hari Rasulullah suruh Sa'alabah ni pergi buat kerja di satu tempat di kawasan Bandar Madinah lah. Di kawasan Bandar Madinah. Sa'alabah mu pergi buatlah satu kerja, satu urusan ni. Sa'alabah pun ya. Boleh Rasulullah, tak apa. Selalu dah dia pergi dengan cepat-cepat. Bila pergi dengan cepat-cepat ni, tengah-tengah jalan dalam Madinah ni, rumah jamin hari tu bukan duk comel sepanjang rumah kita lah ni, rumah batu, ada pintu nate, ada gapo kemah. Rumah zaman hari tu, rumah lebih-lebih kurang gitu, kadang-kadang pintu nak lucu, ada tabir lebih-lebih kurang, tabir dengan kain gitu ya. Kebetulan tengah-tengah jalan yang nak pergi buat tempat nak pergi Allah apa Rasulullah suruh ni. Ada satu rumah ni, rumah
Umah buruk lah kita tu, umah buruk. Itu nate gapo duk gok-gek. Hari tu angin kuat, angin apa duk guru duk pupuk. Hanya pupuk satu buah rumah ni celucuk itu. Pas dalam rumah tu ada seorang wanita tengah duk mandi. Tengah duk mandi ni. Pupuk juga kan hanya duk tudung tu. Ada tudung bilik mandi tu. Pupuk juga menyebabkan Sa'labah saat ni ternampak. Terlihat seorang wanita tengah duk mandi. Kenapa? Nampak tengah duk mandi. Dia berkata sebut dalam sirah dia tengok sekali je. Ada sebut atau tengok sekali, lepas tu tengok sekali lagi. Bercerak. Bila tengok sekali lagi selalu dah paling dengan cepat-cepat astagfirullah lalu. Allah jahatnya aku. Berat dah aku hari ni. Rasulullah suruh mari buat kerja, tiba-tiba aku mari buat jahat. Mari tengok orang duk mandi. Dia mari terasa dalam hati dia oleh kerana takwa dia tinggi, dia berasa kata berdosa dah aku hari ni, jahat dah aku hari ni, melakukan perkara hak Nabi marah, Allah laknat dah aku hari ni. Takut dia. Mari berasa takut, berasa gerung, menyebabkan dia tak kelik dak cari Rasulullah gitu. Berlari diri daripada Madinah pergi di satu tempat jauh pada bandar Madinah. Engkau siapa sehari Rasulullah pun tanya, "Rano Sa'labah tak ada mari lagi hari ni? Tak ada nampak muka lagi sijik-sijik pun tak mari." 2 hari Rasulullah pun tanya, "Siapa 3 hari?" Bila cukup 3 hari Rasulullah arah kepada Sayyidina Ali. Ali dengan satu orang sahabat lagi, 2 orang sahabat, pergi cari gak Sa'labah lepas ke mana ni. 2-3 hari dah raih ke mana, aku suruh dia kemarin dulu ni pergi buat satu kerja, tak ada kelik-kelik lagi. Sayyidina Ali pun pergi cari situ, cari sini, hingga siapa kata dalam bandar Madinah cari tak temu. Pak mana Sa'labah? Marilah khabar kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tak temu Sa'labah. Pak mana tak tahu." Pak mana? Pak ada tu suruh cari pula berhari-hari. Hingga sebut dalam sirah 40 hari. Bila sampai 40 hari Rasulullah dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tahulah kata Sa'labah ada di tempat sekian-sekian. Yang ni dia ada di sebuah gunung antara Mekah dengan Madinah. Jauhlah pada bandar Madinah 40 hari. Bila diketahui oleh Rasulullah arah kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, suruh pergi cari Sa'labah di sebuah gunung, sebuah bukit yang duk antara Madinah dan Mekah. Sayyidina Umar pun pergilah dengan beberapa sahabat, 2-3 orang sahabat lah. Antaranya Sayyidina Ali dan satu orang sahabat lagi tu tak ingat nama lah, 2-3 orang sahabat. Pergi sapa berjalan jauh juga duduk di bandar Madinah nak sapa di tempat tu. Sapa di tengah jalan Sayyidina Umar nampak jauh. Nampak berderu kita duduk bergerak. Kita mari duduk bergerak. Penama jauh-jauh nampak tu. Baru masuk dekat rupa-rupa kambing. Kambing berkawai-kawai. Kambing patut ada kemala kambing seorang. Ada kemala kambing. Sayyidina Umar pun wisale tanya khabar, tengok tu ni siapa dia ni, Sa'labah apa. Tengok bukan. Orang tua dah kemala kambing tu. Sayyidina Umar tanyalah, "Wahai lelaki-lelaki mu ada ke tak temu dengan budak muda yang muka dia saat ni ceria sokmu, muka senyum sokmu. Muka dia senyum sokmu, suka sokmu, tuai kuku-kuku, lepas tu jalan cepat. Ada temu tak dengan orang pemuda ni?" Kata gemala kambing tak ada, tak temu dengan orang pasal ni. Cuma hak kita temu ada seorang budak muda lah. Tapi muka dia nampak bekas menangis, hamba mata mengalir sokmu mata ni. Teriak hamba nampak muka sedih sokmu, tak ada suka-suka senyum-senyum. Ada nampak muka-muka ceria, duduk dalam menangis hamba, dalam teriak hamba. Bekas air mata ada hamba tangis betul-betul ni mata ni. Tapi dia berjalan cepatlah. Waktu mana dia berjalan cepat dia berjalan. Sayyidina Umar kata, "Dia duduk mana lah ni?" Kata gemala kami, dia ada di atas bukit tu, di atas gunung tu. Petai-petai setagi berkat nak masuk waktu maghrib, ia akan turun mari jumpa dengan aku beri pada dia segelas susu kambing. Bila dia boleh makan segelas susu kambing, dia akan naik cepat atas bukit tu. Sayyidina Umar kata, "Tak apa, dia nak tunggu jumpa." Kata gemala kambing, "Kalau mu tunggu sini, lelaki itu takkan turun sama sekali. Dia tak turun."
Sebab apa? Sebab bila dia nampak orang lain daripada aku ada sini, dia tak turun sama sekali. Lalu tu nak buat mana? Kata gemala kami gini ya, pergi nusuk sebelah batu-batu tu. Sebelah hutai-hutai pohon kayu pergi nusuk situ. Bila waktu mana dia turun mari, mutubik mari. Sayyidina Umar pun berolah masuk petai molek, menusuk dengan 2-3 seorang sahabat duduk di batu-batu, duduk di pokok-pokok kayu. Tak berapa lama turun sungguh. Sa'labah congok cepat pecah ya. Cara berjalan lagu tu turun cepat. Bertemu dengan gemala kambing tu akan perah belah-belah dah susu segelas wi ke dia. Yang ambil susu gelas tu yang minum, naik saludah. Naik dengan cepat. Bila nampak gitu Sayyidina Umar hambak dia. Hambak nak tengok dia lodak Sa'labah ni. Hambak bawa kata siapa dekat. Sayyidina Umar cia, "Tengok Sa'labah duduk sini." Sa'labah. Dia pun paling tengok Sayyidina Umar di belakang. Allah ya kata Umar mari dah. Kerana wahyu turun dah ke. Wahyu dari Allah turun daripada Allah kepada Nabi untuk melaknatkan aku melaku dosa dah ke ni. Aku ni. Takut dia kepada Allah oleh kerana terlihat aurat wanita dengan tak ada sengaja pun. Siapa lari diri 40 hari pergi menusuk diri, takut kepada Allah dan malu kepada Rasulullah. Menyebabkan Sayyidina Umar pegai dia ni, dia pun tanya berkali-kali, "Hai Umar, wahyu turun dah ke ni? Wahyu turun untuk laknat aku dah ke?" Kata Umar, kata, "Dah, wahyu mana mau? Tak ada wahyu pun. Rasulullah suruh aku mari turun mu ni. Rasulullah suruh mari turun mu buat kelik rumah ni." Dia pun baru khabar ke diri, buat kaya takut berdoa. Takut kepada Allah, malu kepada Rasulullah. Bila bunyi Sayyidina Umar kata nak bawa kelik jumpa dengan Rasulullah, "Jangan Umar, jangan, aku malu kepada Rasulullah. Aku tak sejumpa dengan Rasulullah pasal aku malu." Walah tu aku dah makan susu segelas hari. Duk ke mana? 40 hari dah. Duk makan susu segelas hari. Tu buat apa sampai tu aku kekek. Tak gerak dah tu tu. 40 hari tak ada makan dengan secara kenyang, duk nusuk buat kata. Takutnya tinggi dia, takwa dia tinggi kepada Allah. Enggak siapa berlari diri duk jauh pada orang duk di atas bukit tupai makan susu segelas hari. Allah, Masya Allah sungguh. Tu sahabat Nabi SAW. Bila Sayyidina Umar royak dia pahal gini, dia pun sanggup kelik dengan Sayyidina Umar nak pergi jumpa dengan Rasulullah. Kelik siapa di tengah jalan, uzur, sakit yang begitu teruk, penat dah sakit dia tu. Tak gerak dah, nak berjalan pun tak gerak dah, nak pergi pun tak gerak. Kodok tarik nafas, tarik nyawa dah. Tapi tu kabar lagi. Uzur teruk dah. Bila uzur teruk, dia minta dengan Sayyidina Umar, "Ginilah Umar, mungkin taklah aku di rumah ibuku. Taklah aku di rumah ibu, aku tak gerak dah ni, nak pergi jumpa dengan Rasulullah, tak gerak dah." Maka Sayyidina Umar ambil Sa'labah tadi, kita rumah ibu dia. Tak rumah ibu dia. Bila tak rumah ibu dia, Sayyidina Umar pergi cerita kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, temu dah Sa'labah di bukit sekian hak mu cerita tu lah. Bukit di antara Madinah dan Mekah. Jadi sekarang lah ni dia uzur teruk, sakit berat, menyebabkan aku nak bawa mari jumpa dengan dia tak kuasa, tak mampu dia nak mari. Kalulah mu nak jumpa juga, tak apa, kami pergi papah dia, pergi usung dia mari jumpa denganmu ya Rasulullah." Rasulullah tak apa. Tak payahlah, aku sendiri nak pergi jumpa dengan dia. Inilah di antara sahabat yang hebat yang Rasulullah pergi cari di rumah. Antara yang nama Sa'labah bin Abdul Rahman. Rasulullah pun bila bunyi berita gitu, selalu dah pergi cari dia. Pergi sapa rumah, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Wisalai nak masuk dalam rumah Sa'labah. Sa'labah pun bila bunyi suara Rasulullah, buat jawab salam, apa siap jawab salam, piah paling kok lain selalu dah. Paling kok lain itu bukan benci kepada Rasulullah. Paling kok lain itu oleh kerana malu kepada Rasulullah. Kita terlihat, ternampak, tertengok aurat wanita dengan tak sengaja. Malu dia kepada Rasulullah. Paling muka ciah kok lain selalu dah. Tak tengok-tengok pun muka Rasulullah. Rasulullah pun duduk nyatak tepi dia. Dia duduk baring, nak bangun tak boleh dah, tak gerak dah ni. Rasulullah duduk tepi. Akak pala paku diriba Rasulullah. Paku diriba. Bila paku pala diriba, dia pun tarik pala dia waktu turun sebulan.
Rasulullah pun pegang kepala dia, paku pula atas riba. Tak atas riba Rasulullah. Tarik pula. Sapa 3 kali Rasulullah ambil kepala dia, tak. Turun pula. Bila turun pula tu Rasulullah kata, "Rana Sa'labah, mu tak kasih dah ke kerana kat aku ni. Tak sayang kat aku dah ke Sa'labah, tak ke mu ni sayang kat aku. Nak hari mu pergi tunggu aku di pintu sejak, nak tengok muka aku, nak bersama dengan aku. Hari ni kat mana siapa tak saya tengok muka aku, siapa aku ambil kepala mu tak atas riba, mu lari daripada riba aku, kat mana tak sayang dak aku kan. Habis sayang kepada aku dah kerana Sa'labah." Rasulullah tanya. Jawab Sa'labah, "Bukan begitu ya Rasulullah, bukan begitu, bukan begitu. Aku tetap sayang kepadamu ya Rasulullah. Tapi oleh kerana kepala ini ada 2 butir mata yang berdosa kepada Allah. 2 butir mata yang melakukan perkara yang Allah larang ni. 2 butir mata ni yang cemar, kepala ni yang banyak dosa. Tak layak kepala ni dan mata ini nak diletak di atas riba mu yang melia ya Rasulullah. Tak patut ya Rasulullah, mu suci, mu melia, mu banyak kelebihan, maka aku ni banyak berdosa. Tak patutlah nak ambil kepala yang berdosa, tubuh badan yang penuh dengan dosa nak letak atas riba mu ya Rasulullah. Tak patut. Rasulullah pun pagi akhir tarik kepala dia tak atas riba semula. Apa salahmu Sa'labah? Apa yang mu salah Sa'labah? Mu ceritalah kepadaku. Mu royaklah kepadaku kesalahanmu. Gini ya Rasulullah, mohonlah keampunan kepada Allah, mintalah kepada Allah, minta doalah kepada Allah, semoga Allah Ta'ala ampun dosaku. Dan mureddalah kepadaku ya Rasulullah, mureddalah kepadaku. Rasulullah pun akhir tangan doa supaya Allah Ta'ala ampun dosa Sa'labah, dan Rasulullah dapati kata Sa'labah telah diampun dah dosa daripada Allah. Allah ampun dah dosa dia. Lepas ada tu yakit kepala tak semula, wahai Sa'labah, Allah ampun dah dosamu. Dan aku redha dah kepadamu. Tak salah dah mu sekat ni, tak ada apa dah. Nah, selamat dah kamu daripada dosa-dosa ataupun salah silap. Allah gitu lalu deh. Ya atas sahabat Nabi SAW. Dididik oleh Nabi. Dididik oleh Nabi, dihajar oleh Nabi, begitunya kesannya. Hingga siapa turun dalam jiwa, turun dalam roh takutnya kepada Allah, terlihat bukan sekelai, ternampak, bukan maknanya kata apa ni duk sekelai tengok, ternampak. Takut hingga siapa berlari diri berhari-hari, malu nak jumpa dengan Rasulullah. Gitu lalu deh. Lepas pada tu dia pun senang hati dah lah, duk atas riba Rasulullah kepala dia. Setelah daripada tu ya Rasulullah, ya cerita, aku berasa mari di kaki ni mengayak sebagaimana sumuk-sumuk duk mengayak atas kakiku ya Rasulullah. Aku berasa di kaki ni malah mana sumuk duk mengayak di kakiku ya Rasulullah. Apa ni Rasulullah? Rasulullah kata ni, sekarang lah ni saat kematian kamu dah hampir, mu dekat dah nak mati ni. Tak lama dah kamu nak meninggal kami ni, tak lama dah. Lepas pada tu ya berdoalah kepadaku ya Rasulullah, banyak berdoa kepadaku, semoga-moga Allah Ta'ala rahmati aku, Allah ampun dosa aku, banyak doa kepadaku, dan kamu redhalah kepadaku ya Rasulullah. Akhir-akhir dia mati di atas riba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau. Allah, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mati atas riba Nabi. Bila mati atas riba Nabi, Nabi sendiri manik dia, Nabi kapal dia dan mayat atas mayat, dan Nabi usung jenazah dia pergi atas kubur. Sewaktu mana Nabi usung jenazah tu, sahabat Nabi SAW antaranya Sayyidina Abu Bakar nampak Nabi jalan jek-jek. Walah tanah luah, tempat nak pergi di kubur tu luah, tak ada sutuk, tak ada hotel ke apa, tapi Nabi jalan jek-jek, jalan yang wingat gitu. Sayyidina Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, lah mana ni tanah legalitas ni, tapi nampak jalan jek-jek, kat mana apa yang berlaku pada kamu? Jawab Rasulullah, sekarang ni penuh dengan para malaikat turun, busung, pakak, menjunjungkan jenazah Sa'labah bin Abdurrahman. Oleh kerana melionyo Sa'labah, oleh kerana ada dalam jiwa, dalam hati dia satu sifat takwa, takutnya kepada Allah. Salah yang tak salah pun kalau kita kira tertengok tak salah. Kalau kira bab hukum fiqh ni, ya salahnya tengok sengaja sekelan corong mata tu baru salah. Kita tengok aurat orang, kita tengok orang tak kelubung kepala,
Tengok orang tak pakai baju, orang tina pakai baju nangis sekerak, tengok tilik atas bawah tu baru salah, tu baru silap, tu baru berdosa. Ni ya tak ada sekelai bunyi serah. Bunyi sepong api tu terbuka, bunyi sepong api tu jatuh. Ya paling tengok gamak gapo betul lah dengan dia tengok tu tabir terbuka. Nampak orang tina tengah mandi. Tu je salah dia. Salah pun bukan salah makna dosa lah tu. Salah hak ia berasa ke diri dia salah, menyebabkan dia berasa takutnya kepada Allah dan berasa malu kepada Rasulullah. Berlari diri 40 hari. Menyebabkan Allah Ta'ala memeliharakan dia, cari tubuh dia temu buat klik ke rumah, akhir dia wafat, akhir dia mati meninggal di atas riba Nabi SAW. Allah, ini kehebatan takwa kepada Allah. Oleh itu tani we ada dalam jiwa hati kita sifat takwa. Sifat takwa ni bukan makna takwa dapat orang apa orang no. Kecek tak banyak, belakang orang pun sama. Waktu mana kita duduk sorang diri tak ada orang dah, no takwa juga. Bukan dapat orang, buat berjuru warok takut belakang orang. Tengok belakang ikut menitah. Ikut menitah, tengok belakang dalam Facebook, dalam live, tengok tu tengok mana takwa. Ada takwa ni dapat orang pun takut belakang orang. Masa waktu mana sembunyi seorang-seorang diri pun takut juga kepada Allah. Ini cerita yang menarikkan, cerita para sahabat Nabi SAW. Banyak cerita tentang dengan takwa kepada Allah. Walaupun waktu mana dia duduk seorang diri, dia duduk ramai-ramai, bila salah silap dia dengan Allah, selalu dia ni buat satu-satu benda yang menyebabkan supaya nak kata denda diri dia. Denda diri dia. Satu orang sahabiyah, waktu Rasulullah juga, asal Rasulullah sahabiyah, wanita lah. Wanita ni ia terlanjur, kita panggil berlaku zina, terlanjur berlaku zina. Dia berasa takutnya kepada Allah, berasa malunya kepada Rasulullah, berasa takut, tapi dah tak lepas ni pergi ngaku dengan Rasul. Ya Rasulullah, aku zina ya Rasulullah. Walau kalau dia lari lepas, dia lari diri lepas, selamat dah dia. Bila dia pergi ngaku dengan Rasulullah, ya Rasulullah aku zina ya Rasulullah, Rasulullah paling kot lain bila bunyi gitu. Rasulullah saya dengar paling kot lain, awak tak tahu. Pergi ke muka dapat Rasul, ya Rasulullah aku bersalah, aku terlanjur, aku berzina ya Rasulullah. Rasulullah tanya kali lagi, silap dah kau dak kala menggurau kau Rasulullah saya dengar lagi, ya pun sungguh ya Rasulullah aku berzina sungguh. Rasulullah tanya, mana dalil kata berzina? Ni ku mengandung dah 2 bulan ya Rasulullah, mengandung 2 bulan dah. Menyebabkan Rasulullah kata, kalau main nak tu ya suruh hukum. Ya Rasulullah aku berzina ya Rasulullah, hukumlah aku, rejailah aku hingga sampai mati aku ya Rasulullah, aku takut kepada dosa aku berzina ni. Rasulullah kata, nak rejai ke mana? Anak le perut kamu tak salah pun 2 bulan tu. Kalau rejai mati anakmu, alah anakmu tak ada salah, mung dia salah. Ginilah mu kelik beranak dulu anak kamu. Kelik orang wanita tu. Bila beranak tu, cukup bila bulan beranak ni, anak pak beranak selalu dah bawa anak kecil. Ya Rasulullah, aku beranak dah hari ni ya Rasulullah. Aku beranak dah ni, anakku ni beranak ni. Lepas ada ni ya Rasulullah, mu rejamlah aku, mu bunuhlah aku, haklah hukum atas aku, kerana aku takut dosa zina nak jumpa dengan Allah. Rasulullah kata, tak boleh, anak mu kecil ni, kalau merejam mu mati mu piar nak bela anak mu kecil-kecil. Kelik bela anak dulu. Kelik bela anak hingga sampai anak tu pandai dah makan sendiri. Pandai dah boleh jepuk sendiri, ambil roti bermulut. Dia bawa anak hok besar ni. Besar anak dia, pandai makan sendiri. Dukung, ya Rasulullah ni anakku ni. Kutak dapat kamu, kutak roti. Tengok, dia boleh jepuk dah roti sendiri. Dia boleh bubuh dah dalam mulut dia sendiri. Sekarang ni, kalulah aku mati, dia tak lapar. Kerana dia pandai dah makan sendiri. Situlah baru Rasulullah turun hukum. Berlakulah, orang panggil kata, tukung rejam, hingga sampai mati wanita itu. Ini nak raya atau sahabat-sahabat Nabi dulu sekiranya mereka itu ada terlanjur, ada salah, ada silap dengan hukum-hukum Allah, selalu dah pergi ngaku diri dengan Rasulullah, selalu dah jang mati-matilah asal aku selamat di akhirat sana. Allah tengok deh, ini nak raya kata sahabat-sahabat Nabi. Di antaranya lagi, malam ni kita dengar cerita saja deh. Cerita-cerita sahabat ni menarikkan kita jadi pengajaran dalam hidup kita. Seorang sahabat, dua orang sahabat. Tak ingat nama lah 2 orang sahabat ni. 2 orang sahabat ni balah kelahi gi mari balah. Siapa menumbuk, siapa bergocoh.
Bila tumbuk berocah hak ni nya tumbuk kuat berdoa ke lagu mana gebah hak nu mati terus sahabat Nabi. Mati hak seorang lagi. Bila mati kawin anak beranak dia morning, waris warah hak mati ni gi ngadu kepada Rasulullah igak kawin ni. Hak berocah ni. Igak kawin ni gi ngadu pada Rasulullah nak turun had. Hak bunuh balas lah. Makna bunuh orang kena bunuh balas. Kerana orang bunuh orang ni ia ada 3 tangga hukum dia. Tidak bunuh balas, tidak kena bayar diat orang panggil. Bayar diat ni sebenarnya kita panggil atau bayar harga perakang ataupun bayar orang panggil bayar apa bayar ni kaprap itulah. Kaprap bayar diat. So lagi dengan dihalalkan oleh waris. Anak beranak orang mati tak apalah, aku maaf kat mu, aku halal kat mu tak kena bunuh pun tak apa. Ni 3 cara ni bila berlaku perbunuhan. Maka tanya balik waris si mati ni, si mati kata tak leh. Ya bunuh anak aku ni, mak dia kata, ya bunuh pak aku ni, ya bunuh saudara aku mati tak leh. Nyawa kena ganti dengan nyawa. Mana kena bunuh balas. Bila kena bunuh balas sahabat hak bunuh ni, sahabat hak gocah hak tak mati ni, dia cerita, ya Rasulullah, boleh tak memberi masa kepadaku 2-3 hari, aku nak kelik kampungku, kerana aku bukan asal orang Madinah, aku nak kelik kampungku, nak pergi kesahkan hutan, nak pergi cerita kepada anakku, isteriku, waris-warasku, kata aku ni kena hak, kena hukum, kena bunuh. Makna aku salah silap pergi bunuh orang, lepas tu kena hukum bunuh. Jadi nak kelik royak lah kepada anak beranak, waris-waras, nak selesaikan urusan kerjaku, hutan-hutanku. Boleh tak ya Rasulullah? Rasulullah kata, siapa dia nak jamin mu? Mu ada adik-beradik sini? Ada waris-waras sini? Tak ada ya Rasulullah, tak ada. Adik-beradik tak ada, waris-waras pun tak ada. Orang-orang kena ada sini? Tak ada. Moga orang mari duduk, mari sepatah kerja. Mari buat kerja bersama, duduk buat kerja, temu dengan Rasulullah, berimeh dengan Rasulullah, lepas tu duduk sama dengan Rasulullah. Betul lah berlaku panas saya perut, gocah, mati kawan tu. Bukan ada adik waris-waras, tak ada. Adik-beradik tak ada. Saing pun tak ada. Bila Rasulullah tanya, dah adik-beradik pun tak ada, saing pun tak ada, pia nak jamin kamu? Mu nak pergi berapa hari pas nak mari pula ni, pia nak jamin kamu? Jawab seorang sahabat, tak silap nama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman kata, aku ya Rasulullah. Tak apa, aku jamin dia. Aku jamin. Makna apa jamin ni? Maknanya kalau kawan ni kawan ni tak kelik mari, Abdurrahman kena ganti, kena bunuh. Abdurrahman kata, tak apa, aku jamin ya Rasulullah. Aku jamin dia. Rasulullah tanya, adik-adik ya kan? Bukan. Waris-waras? Bukan. Sain? Bukan. Kena? Tak kena. Bahkan kamu jamin dia. Aku sia dia ya Rasulullah. Aku nyanyuk dia. Allah nyanyuk dia, dia klik selesai dulu hutan dia rumah, dia klik oyak dulu kepada anak bini dia, waris-waras dia, kata dia kena hukum bunuh. Moga-moga dah rumah nu kampung nu boleh tahu keadaan hidup dia. Nah, aku kesian dia ya Rasulullah, kesiannya ke dia. Rasulullah kata, tak apa, kalau itu baik. Kalau itu baik. Ingat Abdurrahman, kalau kawan ni tak hari, mu sendiri kena hukum bunuh. Tak apa ya Rasulullah, tak apa. Aku nyanyi ke dia. Kelik kawan ni, menetong kelik. Bila kelik, siapa kapung, hari janji itu, hari Jumaat janji. Janji nak mari. Hari janji itu, mari sepah pada maak siapa? Ngikut dia tu, ngikut janji. Lepas pada maak siapa? Tiba-tiba lepas ada Jumaat tak siapa, tak hari. Lepas ada Jumaat tak hari juga siap dah kenal lain Abdurrahman siap dah, aku kena mati peri aku. Tak pasal-pasal aku. Tak apa lepas ada Jumaat. Turun siapa asal pun tak apa juga. Orang biasa tak apa lagi. Lelaki tu. Bila habis asal tu dekat-dekat nak gelak dah, baru nampak jauh baru nampak mari. Menetong mari. Rasulullah tengok tu kemungkinan dah lelaki itu. Bawa tengok siapa dekat dia sungguh. Mari siapa dengar gaduh-gaduh, dengar berlari je mari daripada kampung dia. Ya Rasulullah, maaflah kepada aku. Aku silap janji nak mari lepas maaf. Tiba-tiba aku ada urusan yang banyak, aku tak boleh selesai lagi. Sekarang lah ni dah selesai dah. Habis dah hutang aku, tanggungjawab aku, isteri dan anakku, waris-warasku habis. Aku beritahu berita-berita aku. Kata aku sekarang lah ni kena hukum bunuh. Oleh kerana silap ada kih dengan orang, menyebabkan orang hak kuat ada kih tu mati dengan sebab aku. Jumpa dengan Rasulullah juga.
Abdul Rahman bin Auf tak ada nyawa lega. Nyawa lega. Dek tu gak tak ada pasal-pasal aku. Nyawa lega kawan tu. Lepas ada tu Warih si mati tu bila tahu berita kata kawan ni mari, tahu keadaan dia kelik jumpa dengan adik-beradik, anak beranak kelik selesai hutan, tahu dia berita kawan ni kata ya Rasulullah, semua hok duk kata nak ambil tinak bunuh balas hari tu. Ya Rasulullah, kami maaf ke dia, kami halal ke dia, tak kena bunuh lah dia. Kerana kesia sangat tengok keadaan dia, nyanyo sangat tengok kepada dia. Apa tu? Hasil oleh kerana takwa kepada Allah. Walau waktu mana Rasulullah lepas dia kelik kapung, peluang dah tu. Peluang yang nak lari ke mana pun boleh, kerana waktu tu mana ada pasport, mana ada bak cacang, sekan tak sekan, tak ada kan tu, kamu tak ada masa tu. Gila lari duk mana pun lepas dah dia. Selamat dah dia daripada kena bunuh, tapi dah ada sifat takwa dalam hati, tak datang hati. Mesti kena datang mari menerima juga, walaupun hukum siapa tahak bunuhlah, asal aku selamat di akhirat sana. Begitu tingginya nak rakyat kata seorang sahabat yang diajar, yang ditunjuk, yang ditanamkan sifat-sifat takwa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah madianya sahabat Nabi deh. Tengok kita dengar 2-3 cerita daripada sahabat tadi tu. Itu pengajaran tu. Pengajaran besar dalam hidup kita supaya kita ada. Tanamkanlah sifat-sifat takut kepada Allah. Satu cerita lagi, ini cerita daripada orang-orang yang baik lah, panggil masa salafus salih. Ni bukan sahabat dah, orang salafus salih dulu kalau. Cerita ni orang panggil cerita Abu Musa As-Salih, nama dia. Abu Musa As-Salih. Mungkinlah saudara mara kita pernah dengar dah cerita ni. Cerita seorang laki-laki yang silap. Tepung dia ni pergi makan buah apple hak dia hanyut dalam sungai tu. Biasa dengar deh. Kemungkinan biasa dengar, tapi tak apalah, biasa dengar kita cerita pula. Semoga cerita ini jadi iktibar, jadi pengajaran, jadi peringatan dalam hidup kita. Satu ketika seorang laki-laki yang nama Musa, Abu Musa As-Salih ni, dia berjalan daripada satu tempat ke satu tempat. Tiba-tiba dia berjalan, tepi jalan tu bertemu dengan sebuah sungai. Talian sungai lah, air bercagak berlari. Dalam keadaan perjalanan ni dia berasa lapar weh. Orang perut orang ni, orang perut lapar weh. Dalam perjalanan tu, masa orang perut lapar, kebetulan dia tengok dalam sungai tu ada sebuah buah topah duk berlapung lah tu. Hanyut mari mana tak tahu lah buah topah tu. Duk berlapung dalam air, selalu tuju gelung dalam sungai. Dalam sungai muka duk lapar. Orang perut pergi buah topah tu kerak Kiki semuluk ya, mari terdetik dalam hati dia, aku makan apa siapa ni? Sudah dah. Jadi makan semuluk, mamah telah, mari terlintas dalam hati, apa siapa aku makan ni? Minta dak gitu ni. Ini sifat takwa. Mari selalu dah ilhamul malaikah. Malaikat mari cek ilham dalam hati dia, mau makan apa siapa tu? Halal ke tak tu? Bimbangnya dia, mungkinlah dia pernah dengar hadis Nabi SAW yang Nabi pernah sabda, Nabi kata kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan haram, maka api neraka lah yang patuk dengan dia. Api neraka lah yang padai dengan muka dia. Takutnya kepada Allah, selalu dah dia berjalan kaki. Orang panggil mudik. Mudik. Sungai lari kau ni, dia jalan naik kau ni. Mudik pergi cari kebun mana Kebun mana watapah ni, kebun mana. Berjalan hingga sampai sebuah kebun watapah. Kebun apple. Apa buah kebun lalu dah panggil, weh, assalamualaikum, weh, nak temu tu Kebetulan tu ada lah kebun. Waalaikumsalam. Apa pemuda mari mana ni? Jadi gini buat cik. Ambo ni duk jalan mari beberapa hari dah. Kebetulan lalu ke tepi sungai tadi nampak buah topah. Buah topah sebuah, ambo makan. Bila makan tu mari tersedar dalam hati, tak minta tuai lagi. Buah topah buat cik dak ni. Faham buat cik dah buah topah ni. Jawab buat cik tu, tengok buah topah dia, cik lah buah topah dalam kampung dia. Cik buah topah dia tu. Dia kata hak kita. Boleh tak buat cik maaf kita. Halal bagi kita. Benar bagi kita makan. Buat cik ni mari terlintas dalam hati. Budak ni bukan biasa ni.
Kalau budak biasa bukan sekadar makan hak dalam air, bukan sekadar hak makan dalam sungai, dalam kebun je kutik. Hak tu hak biasa. Itu kutik bukan biasa, kutik berguli-guli yang masuk kutik dalam kebun. Ni luar biasa ni. Pasal temung dalam sungai hanyut gi jauh sak perak dah daripada kebun, tapi silapnya gi makan berasa takutnya kepada Allah, mari cari tu temung. Kalau cik ni kata aku tak halal, macam gini tak gamuk makan buah kayu kita mudah-mudah minta halal. Mu kena kerja dulu aku. Bayar harga buah topoh ni sebutir. Dalam kepala pak cik ni mikir dah budak ni bukan budak biasa, budak ni budak baik. Aku nak pegang dia. Nak pegang dia. Duduk uya dia nak koli aku dulu. Halih, katanya pak cik, mu kena kerja dulu aku. Sebut dalam sirah lebih kurang 7 tahun. Kerja tak ada gaji untuk nak menghalalkan sebuah buah topoh hak hanyut le sungai dah. Budak ni enggak Allah tak ada apa. Nah, kalau kena kita lagu mana kamu? Kalau kena kita lah. Agak-agak lah kalau kena atas kita lagu mana kamu? Makan buah topoh hak hanyut sungai dah. Jauh sak perak dah daripada kebun. Silatnya dia makan semuluk, mari minta dia tu suruh kerja. Bertahun-tahun gaji pun tak ada. Tentulah kita waktu bek nombok sutir, bau hotel wajib tu kelai. Apa nama? Gitulah kita, tapi orang ni orang yang Allah Taala bagi anugerah kepada dia sifat takwa, tak apalah kerja bertahun-tahun kerjalah, tak ada gaji tak ada lah. Asal aku makan semuluk tadi tu halal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tingginya sifat takwa laki-laki ni. Kerja bertahun-tahun tanpa gaji, tak ada gaji sekut. Makan dia lah, makan dia tuai dia, makan peri kau datu gaji tak ada. Untuk nak menghalalkan wah topoh hak hanyut sungai. Bila cukup germi kita dekah lah. Cukup masa cukup germi molek ni. Bertahun-tahun. Cukup masa tu. Pemuda ni pergi jumpa lah dengan pak cik tua tu. Pak cik, kalau kira masa hak janji hari tu, cukup dah ni. Cukup dah kalau mengikut masa hak janji tu. Jadi hari ni ambon nak minta diri dah lah. Nak klik kapung, nak klik rumah, nak pergi kerja, ada urusan gapo-gapo kerana tak ada klik mana lagi ni. Kata pak cik tu, hai, dak lagi, ada satu syarat lagi. Ning, tak kerja, satu syarat lagi. Pemuda ni kata syarat penama pula, main berapa syarat ni deh. Syarat pula, sudah dah lah. Kena nikah dengan anakku. Asal pak cik tadi tu, dia suruh kerja bertahun-tahun, dia nak perhati tengok akhlak. Tengok perangai, cara hidup, jaga waktu, atas amalan, istiqamah. Nak tengok waktu, nak perhati waktu baru tengok, oh Allah budak ni bagus. Syamil, dari segi kerja, akhlaknya, jaga amalannya, istiqamah, atas amalnya, cuci bersihnya, jaganya. Amanahnya. Nak perhati tengok, syamil budak ni. Halih dah, kena buat natu lah maksudnya gitu. Bila budak ni minta nak klik cukup germik tahun ni, cukup janjing ni, katanya pak cik, satu syarat lagi. Ialah mu kena nikah dengan anakku. Yang anakku ni tuai mata buta, telinga tuli, wisu, tepak, tangan kudung. Banyak karo. Semua tu cacat belaka. Mata buta, telinga tuli, bisu, tepak, tangan kudung. Tak ada buat gapo lah. Tak boleh buat gapo lah. Tapi lelaki yang salih tadi nama Abu Musa As-Salih, mana pun kena sanggup. Sebab apa? Salah pergi makan wah topoh tanpa izin daripada tuai. Tu pun wah topoh hak wayak ni, wah topoh hak hanyut. Terima. Ada yang lain kena terima nak ana. Dah tuai nak gitu. Tuai nak gitu. Oh kena kita. Wah siapa jawab awal tadi macam pelak-pelak gini dak. Macam mata buta, telinga tuli, bisu, tepak pula dah, tangan kudung. Main gumana pelak-pelak gini weh. Tapi dah takwa dia tinggi. Tak apalah, buta-buta lah, tulik-tuli lah. Asal selamat aku halal waktu apa aku makan semuluk di berapa tahun yang lalu. Terima. Bila terima akad nikah, buat makan, buat jamu yang lebih kurang. Sapalah waktu malam. Kata pak cik tu, wahai menantu aku, masuklah dalam bilik isteri kamu, duduk menunggu-nunggu kamu. Kawan ni pun betul, benar, orang baik, orang berjuru. Masuk dalam bilik, kuk, Assalamualaikum, bui salam. Buka pintu, krik, bunyi waalaikumsalam. Bila bunyi waalaikumsalam, kena kedak bilik ni silap apa. Dah duk royak linga tuli, kita bui salamnya jawab.
bunyi kata bisu, ni jawab salah bunyi comel-comel. Nah, cengok masuk lagi tengok wanita yang begitu cantik, comel, dengan tubuh, dengan mata, dengan berapa, tak ada buta, tak ada tuli, putih je lepuk, tangan pun tak ada kudung, kaki pun tak ada tepuk. Sebut pula dah tu masuklah, wahai abang di dalam bilik. Bila bunyi gitu, gaduh-gaduh lelaki yang baik ni tubik daripada bilik, geruf tubik dari bilik, katuk itu gang. Ayah ya nak nintuk tua tanya tubik apa? Katanya budak lelaki yang soleh, minta maaf ayah, amba masuk bilik silap saat ni. Masuk bilik silap, minta maaf lah. Tak, katanya tok tua, tak ada silap, bilik tu dah. Bilik tu dah. Ayah kata mata buta, tua tulit, bisu pula, tepak tangan kudung kat mana? Dak lah, hak tu dah lah. Itulah isteri kamu dah tu. Dimaksud ayah kata mata buta, mata dia tak pernah melihat yang haram. Sekiranya tersilap yang melihat yang haram, cepat-cepat dia istighfar, cepat-cepat dia taubat. Telinga dia tak pernah dengar orang ngupak. Mulut lidah dia tak biasa caci maki fitnah orang. Kaki tangan dia tak pernah melakukan benda-benda dosa. Itulah yang dimaksud mata buta, telinga tuli, mulut ni tuai bisu, tangan kudung kaki, tangan kudung kaki tapak. Itulah dimaksud. Mana anakku ini adalah anak yang salihah, anak yang baik. Maka anak yang baik ini adalah amanah bagi aku ayah. Kena cari laki-laki yang baik, yang sepatut dengan dia. Allah ni weh, Tuan weh, kita dengar cerita ni lah ni weh. Nak cari anak-anak natu kita weh, tengok ni cerita Datuk ni untuk kita buat pengajaran dalam hidup kita lah. Mana gamuk kita cari natu kita lagu mana weh. Natu kita sekarang lah ni asal ke mana? Asal ke mana natu kita lah ni? Asal ada hijau maya ikut dia situ ni, semaya be nah, alah mana tanggungjawab ikut dia situ. Asal kata ada hijau, ada duit gaji bulan, jadi nah, itulah mata kita dengan mata orang yang ada sifat takwa lain pandangnya tu pandangnya. Lalu tu kita dengar cerita-cerita pasal ni, kisah-kisah orang dulu yang baik-baik gini, untuk jadi pengajaran i'tibar dalam hidup kita, supaya dapat mengubahkan sikap kita ataupun pandangan hidup kita, supaya agama, benih-benih agama ada tengok. Kalau tengok dari segi laki-laki yang baik ni, dan hak nak jadi tok tua dia tu pandainya pilih menatu. Bila kak temu orang ni bukan biasa ni. Kalau orang biasa boleh makan wah gini, tak usah kata hak temu lah sungai, mari ambil dah kebongku pun tak minta maaf. Ni pah jauh sak berat dah. Wah tak apa hanyut daripada sungai ni. Jarak jauh-jauh berkilo-kilo, tapi dia mari cari lagi aku, minta maaf, minta gapo. Aku suruh dia kerja bertahun-tahun, dia kerja pak sudah. Aku suruh nikah dengan aku, anakku kuroyak atau buta tuli bisu tepak tu pula dah petangan kuda. Dia pun serah juga untuk nak apa? Untuk nak menyelesaikan sakut teh di antara dengan Allah. Tingginya akhlak orang dulu deh. Takwa orang dulu gitu lalu tingginya. Apabila ada dua tu asal bagi keturunan daripada dua yang baik saat ni, laki-laki yang saleh dan wanita yang muraqibah. Lalu wanita yang baik, yang salihah, yang jaganya mata, jaga telinga, kaki, tangan, lahirlah daripada dua orang yang baik ini satu orang yang bernama Imam ataupun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini keturunan daripada orang yang baik dua-dua ni. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, cerita ini masyhur sangat. Kemungkinan kita pernah dengar dah ni. Kemungkinan orang yang silap makan buah topah, hanyut di dalam sungai, akhirnya pergi cari tuai deno, kena kerja dan nikah dengan anak dia. Menyebabkan hasil keturunan yang baik itu dapat ulama yang besar, yang terkenal, yang disebut-sebut. Siapa malam ni kita sebut nama dia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Banyak amalan-amalan orang tarekah duk mengikut amalan-amalan daripada tarekah Abdul Qadir Al-Jailani ni. Ini Nabi tahu kata keturunan dia. Habis di antara Nabi kata kalau belah mu nak pilih wanita buat isteri, begitulah juga kita orang wanita nak pilih suami kamu, nak buat tok lelaki ni, pilihlah agama utama sekali. Nabi kata tunkahul mar'atu li arba'. Golek ke orang nak menikah kahwin, nak bining nak lelaki ni, golek ke dengan 4 sebab ni.
li jamaliha wa li maliha wa li nasabiha wa li diniha, dengan sebab comelnya, dengan sebab hartanya, dengan sebab keturunannya, dengan sebab agamanya. Tak, tapi Nabi nya mari sipu di hujung pada hadis tu, Nabi kata fasfar bizatid din, pilihlah orang yang beragama, taribat yadak. Nah, secaya hati kamu tenang, hati kamu tak susah sangat. Dengan sebab apa? Dengan sebab kamu pilih atas dasar agama. Ni dah kita agama kok kira lah. Habis lagi zaman sekarang learning, musim kita sekolah sekarang learning ataupun masyarakat kita learning, bila kita nak pilih natu lelaki, rebuh dak? Kita tanya. Rebuh dak ya? Rebuh dak? Mata tak rebuh. Tak apa dah, lepas ada rebuh lah ni. La haula wala quwata illa billah. Habislah masyarakat kita. Siapa orang tanya situ lah ni, tanya rebuh dak? Kalau tak rebuh, nama nak situ lah ni. Makna gapo? Allah, tinggal tak jenuh dah budak-budak kita ni. Tinggal tak jenuh dah weh, budak-budak kita makan di makan di ketung. Makan di muka ketung panggil. Habis la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Na'udzubillahi min zalik. Inilah bala tempat kita, pemuda-pemuda tak jadi ke orang, pemuda-pemuda banyak rosak dengan benda-benda gini. Habis tu kita tak pelik, Allah Ta'ala ada uji tempat kita. Tak ada pelik sikit. Sebab apa? Sebab kita tak ada jaga, tak ada patah. Tak ada langsung nak menjunjung titah perintah Allah. Hak budak muda, cara muda, hak jadi tua sendiri pun tak kata gapo pemuda-pemuda tempat kita duk jadi. Tebang-tebang kalau orang tekek, masa dia budak learning gitu. Nak kata ke mana budak learning gitulah, budak learning gitulah. Apa? Mana budak nak takut? Mana budak nak ngeri? Dengan sebab orang tua duk kata gitu, menyebabkan budak-budak tak ada hayah kau. Biasa ya mai kau. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa pun budak tak takut, tak suka orang dulu. Allah, orang dulu nya penyak sungguh. Penyak lawe belau penyak. Tu tak ada minum ketung tu penyak tu. Itulah kita boleh hoyak masa kita budak-budak dulu. Mai air kolek yo. Kelik mari orang bang ngorek. Belau dah. Itulah habis tu ibu-ibu ayah-ayah lah ni weh. Di samping kita berdoa, dalam hal kita mendidik, ialah kena kuat sikit dalam bab kita didik sikit. Bukan makna kena pekat, bukan makna kena kain kok ni lajak-lajak. Makna hati-hati kita ni, makna hidup kita ni duduk, anak-anak orang anak kita ni duduk dalam kawalan kita. Nak lepas sangat pun tak boleh. Nak kain sangat ataupun pekat sangat, keriak pula dia. Nama ke lari terus pula. Mana pandai-pandai lah. Tarik kenda gitu lah ni. Cara bela anak learning gitu lah. Nak tarik sangat, kuat sangat, tarik sangat, payah juga. Budak-budak learning lagu tu. Nak kena sangat ni tak lekat dapur pula. Orang kata gitu. Pergi perak aku satu ke dua, tak siapa lagi rumah. Allah, tak tahulah nak buat guana budak learning deh. Pakat-pakat fikir, pakat-pakat gamuk, pakat-pakat baiki. Utama kita baiki diri kita dulu. Baiki diri kita, insya-Allah Allah akan baikkan keluarga kita. Baik anak-anak kita, baik cucu kita dah. Ya biar gapo-gapo di diri dulu. Jangan duk nampak orang lain dia tak oleh kan orang itu dah duk kita dalam bab kerja kita, amalan kita bila comel, insya-Allah Allah Taala akan comel lain lagi. Kita comel, kita jaga waktu, jaga amalan, jaga makanan, jaga hasil. Habis kita jaga hak halal belaka ni, kerana kita ada takwa, Allah Taala akan beri kemudahan untuk kita didik anak kita jadi baik. Jadi baik dengan sebab kita. Ni kita pandai didik saja kau pekak atau pekak kau ni, tapi kita tak jaga makan ni, tak jaga hasil le. Masuk dalam rumah tangga kita halal ke haram ikut dia asak boleh ya. Apa mana nak berkat dalam rumah tangga deh. Ni nak royak kata utamakan di dalam hidup kita. Tanilah utama sendiri dah atas diri masing-masing dulu sifat takwa. Atas diri masing-masing sifat takwa. Bila ada sifat takwa di diri kita, insya-Allah Allah akan beri kepada anak kita turun menurun. Balah mana orang lelaki yang baik tadi tu, dia ada sifat takwa, turun menurun hingga sampai anak cucu dia tu boleh jadi ulama besar. Dan dikenali masyhur nama dia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ataupun Jailani. Tu nak ayat kisah keturun menurun daripada tok dia, cik dia lagi orang baik dah. Keturunan yang baik dah, keturunan yang takwa kepada Allah, keturunan yang jaga agama, menyebabkan anak cucu jatuh ke anak cucu baik. Juruh mana? Mengikut. Mengikut. Ikut apa tu Nabi sebut tak ni? Hadis ni.
Ada kadang pilih dengan kerana comel, pilih dengan kerana keturunan, pilih dengan kerana harta, pilih dengan kerana agama. Makna tiga empat perkara tu tak ada masalah kita nak pilih mana pun. Nah, ada masalah mau pilih dengan kerana apa? Dengan kerana comel, ambil tak boleh ambil comel-comel. Adalah kita sunat kita pilih wanita isteri kita, wanita yang nak jadi isteri ni ataupun seorang laki-laki yang nak jadi suami kita ni, pilih hak comel-comel. Ni kena dengan nafsu sikit, pilih hak comel-comel, sunat pilih. Sebab apa? Sebab pilih hak comel ni ya baiklah sikit cara duduk dah. Hak comel di sini bukan makna comel semua setiap keluarga kita. Comel di pandang mata kita. Kita comel dah, kita kena pasal ni. Mu kena pasal mana? Kena hak kena gitu. Hak kena tekak-tekak tak nak nampak, tekak dia kelong. Tu kena pasal tu. Mana orang kena ke dia? Sepik orang tak serupa kita nak kata tak boleh. Kadang-kadang kita tengok, tak ada ya. Oh, kawan nu metik. Nitik kali macam apa-apa. Ya kena sepik dia, okey. Mana Nabi ayat atau pilihlah wanita hak mu setuju. Hak mu kena. Mana jangok di sisi kamu. Kalau main nak turut jangok setiap kampung tak kena bini belaki. Main kata kita kena dah. Kita tanya ayah mana ayah? Ya kata boleh dah kalau bila butir kat dekatlah 7 butir kata ayah. Mak kata mau pilih lagu tu. Sudah. Kalau lah ayah kena dah, mak kena dah, kita tanya pak darah tu la ilaha illallah gena muid ni jadi susah. Letih kita tanya sepupu, tanya warga, tanya dua pupu habis. Tak nak kita setuju mak pak kita okey je dah. Adik-beradik kita tak ada apa dah. Bukan nanti kena kita tanya setiap kampung, ada dah. Kan? Pilih kerana comel boleh. Pilih kerana keturunan comel juga. Orang ni orang bakar apa ya? Ni bakar tok lebar ni, tok dia dulu tok imeh, pak darah tok bila. Anak nakik hak jadi tok siap. Batu sepupu hak sebelah ni tok ngukuh. Makna tok belaka tak apalah kat mana-mana pun. Mana pilih keturunan tak apa boleh. Pilih hak kaya boleh tak ada apa, pilih hak kaya. Pilih gilah. Cumanya dalam 3-4 pilihan saat ni Nabi mati itulah fasfar bizatiddin. Mau pilih hak agama. Pilih hak agama. Comel, harta, keturunan, hidup nombor 2, nombor 3, nombor 4. Pertama sekali agama. Budak ni ngaji mana weh? Duduk situ kau soalan pertama. Kita tanya budak ni ngaji mana? Ngaji mana budak ni? Habis Quran lagi. Tu ada kau soalan pertama. Quran habis lagi. Boleh dak tu apa baca-baca. Pandai ada wak hak agama lah kita terpanggil hak agama. Pandai hak tu pandai hak ni. Tu boleh ngajar ke dak. Nak jadi muk nak jadi muk anak kita sikit lagi. Kita pilih hak macam tu lah. Bila kamu pilih hak agama, Nabi kata insya-Allah hati kamu senang, hati kamu tak serabut, tak rusah, tak sedih. Sebab apa ya ada agama ya takut kat Allah. Ingatlah nak kata satu kata-kata nak buat satu-satu perbuatan takut dosa. Takut dosa pahala. Dalam hadap ngaji pun tak dekat. Ngaji cakap dah tu ponok dah tu. Siap dengan katuk mata duk gini. Katuk mata duk gini. Apa peria lucu juga tali hidung. Tu. Ya dalam hadap ngaji dah apa tak ada kenal langsung agama. Tak ngaji langsung kitab. Tak dengar hadis, tak tahu dosa, tak tahu pahala, tak tahulah. Gitu maknanya kata Nabi kata betul dah. Mu pilihlah orang yang beragama. Nescaya hati kamu tenang, hati kamu senang, hati kamu tak jadi serabut-marut sangat. Oleh itu itulah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ialah orang yang ada dalam diri dia sifat takwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, yang paling hebat, yang paling ada kemuliaan di sisi kamu ialah orang yang ada sifat takwa di dalam hati dia. Sifat ni sifat yang bersama dengan kita waktu kita hidup, dan walaupun kita mati meninggal, sifat ni akan bersama dengan kita siapa dalam kubur, siapa di mahsyar, siapa di atas titian siratul mustaqim. Sifat ni akan bersama dengan kita. Ini orang panggil pangkat-pangkat di sisi Allah. Orang pangkat di sisi Allah banyak pangkat ke apa? Pangkat sabirin, orang ni sabar ni. Orang ni pangkat siddiq, orang yang benar. Orang ni pangkat zahid, orang yang zahidin, orang zahid, orang tak ada cinta kepada dunia. Orang ni pangkat takwa. Ini pangkat di sisi Allah yang patutnya kita memburu, kita cari.
kita pisah boleh ada dalam diri kita. Nah, orang salihin ini orang panggil pangkat di sisi Allah. Ada pun kita dah cari pangkat di sisi manusia. Pangkat apa weh nak demo? Abang kita pukang. Aku pukat. Ni, ni nairoi. Nung keru dah sifat. Tak ada apa, tak salah pun itu pangkat di sisi manusia. Waktu mana kita mati meninggal, pangkat tu akan tok atas bata-bata. Nak bitai tu. Bitai atas kepala bau. Bitai 10, bitai 5, ada kecuk ubung. Jangan mati, ambil lah bitai tu tok atas bata. Nah, nunjuk kata mayat ni waktu dia hidup dulu ni, pangkat dia ni. Siapa pergi kapal mayat, mandi mayat tu boh tak kali dengan bitai-bitai. Dah, tu tak atas bata je lah. So, mayat pergi kubur bitai duduk rumah dah, pangkat dia. So, dalam kubur dengan kosong. Ada pangkat ke apa? Nah, apa itu kata kita carilah pangkat-pangkat di sisi Allah. Biar paling-paling tak ada pangkat taqwa, pangkat sabirin, pangkat zahidin, orang yang salihin. Ini pangkat-pangkat di sisi Allah yang tak cabut. Walaupun kita mati hancur gelar, pangkat ini akan bersama dengan kita dalam kubur di mahsyar atas titian siratul mustaqim. InsyaAllah moga-moga kita dianugerah oleh Allah pangkat-pangkat tadi yang kita sebut tadi. Begitulah muslimin muslimat, penonton-penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bersama dengan kita malam ni lebih kurang 500 orang lebih yang mana masuk dah dan tolong share, terima kasih banyak-banyak. Hak mana masuk dah dan share tu, terima kasih banyak-banyak. Hak mana masuk ni, patu malam ni kita baru masuk kali pertama, boleh kita nak follow page ni, nak like dan follow, boleh kod titam lah kita panggil, kod like dan titam, supaya moga-moga bila ada kuliah esok bila lain-lain kali kita boleh bersama deh. Mana belum lagi kod like, kod like boleh, kod titam sama deh. Moga-moga dia jadi manfaat, demo dengan kita dapat manfaat gitu ya. Kita boleh kongsi di atas kebaikan, kongsi atas dan berjalan baik. Kita mengajar demo dengar tak apa dah ya, kerana Allah Ta'ala bagi kepada kita kelebihan tak sama. Orang panggil moyol. moye orang tua dulu panggil moye kita tak sama. Kecenderungan kita tak serupa. Orang ni bijak dia cara tukar, yang minat kau tu tukar apa, tukar umuh tukar necang umuh. Yang minat cara necang umuh. Kalau dia tengok orang duk gaul kapur ni, dia tak boleh hidup, jadi nyuk yang minat gaul kapur, minat tepek mozaik, minat uik besi, yang minat tu, dia suka main dengan gaji dengan tukar. Yang moye kau tu, dia ada bijak, ada cenderung dia kepada jadi necang. Orang ni pandai cara beki kereta, beki mutu, tu hai beri bijak dia cara jalan tu. Kalau tu hai jadi ustaz belaka, jadi baba belaka, jadi tok guru belaka, sudah kita pelaga gini ya, aku nak ngajar bubuk gomo sama-sama abah sama tok guru. Asal bakat aling belaka. Ni tu hai tak sama. Hak ni Allah Taala beri jadi ustaz. Hak ni tu hai jadi tok guru, hak ni jadi alim ulama, hak ni jadi anak murid, hak ni jadi orang pandai beki kereta, beki mutu, hak ni pandai buat rumah, hak tu pandai cara buat perahu tu bek ke laut cari ikan. Hak ni boleh dia kok pangkat jadi kru untuk ajarkan ilmu-ilmu bak duniaan, bak nak selamat dunia. Hak ni jadi bomo, tu jadi dadu jaga keselamatan dalam kampung. Minat tak sama. Semua tu daripada Allah Ta'ala belaka, beri kemahuan, orang panggil beri kecenderungan dalam hati, berasa minat kau ni. Gitu kan, asal kata dalam hati kita ada takwa. Bila ada hak ni jaya dalam hidup kita, tak kira kita jadi apa. Keru yang takwa dengan keru yang tidak ada takwa lain. Bukan mana semua orang ada gini, salah. Dah ada takwa dalam hati dia macam ni. Dia akan jaga hormat diri dia, akan jaga agama, jaga waktu, jaga makna keislaman yang ada pada dia. Orang nego yang takwa dengan orang nego yang tidak ada takwa lain. Orang nego takwa ya jagakan perkara-perkara hak nak jadi hasil haram ya tak ambil. Gitu deh. Itulah makna kata apa saja yang Allah Ta'ala beri kelebihan kita, boleh kita tolong agama Allah atas kelebihan yang kita ada ni. Tuhan beri ni, tolonglah ala qadar kita. Alhamdulillah kita boleh bersama malam ni ramai lebih kurang 530 orang mana-mana yang bersama dengan kita malam ni. Terima kasih banyak-banyak daripada segala-gala tempat, daripada Nakongsi Tamarat,
Daripada mana lagi lebih? Terengganu. Aduh, alhamdulillah. Abe Sabaman. Nama Facebook lah Sabaman. Beladau. Susahlah baca nama Facebook ni. Assalamualaikum Ustaz. Terengganu hadir. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengok sikit tengok komen-komen sikit. Moga-moga kita maknanya kata we ada hubungan dengan secara kecil, bukan kita nak pen sok gaya. Hubungan kita nak tanya khabar lagu mana, khabar di kampung masing-masing deh. Bersama juga dengan badai kita ni daripada Caru. Alhamdulillah badai kita bersama juga apa khabar badai lagu mana katik kat ada kat Caru tu. Alhamdulillah daripada segala-gala tepat. Assalamualaikum ayuh mai. Waalaikumsalam. Ayawing cak cing abe Saleh. Abe apa Kak Saleha daripada Ayawing. Ayawing mana Ayawing? Betul. Betul ni. Assalamualaikum ayuh mai. Semoga dapat menjadi pengajian yang berkah. Amin amin. Sama-sama Nakirah. Kak Nakirah Ahmad. Yang mana bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridwanuhu wa maghfirah. Mana bagi salam bersama dengan kita malam ni daripada serata-rata tepat Keluar pun tok mak daripada Keluar negara ni, Malaysia ni. Malay Changchai. Vanesta. Maaf dah kita tak baca nama dah, kita royak tempat-tempat setengah-setengah. Apa nama ni weh? Kak Na ni rau khopon nu suk apa weh? Apa ho? Rau khop poru suk babo. InsyaAllah lah tulis lain dah. Kadang-kadang kita nak baca tak boleh juga. Ini pula ni. Nak baca tak boleh dah Kak Na dah. Jadi kita tak kerti nak baca tu. Sama-sama lah. Hak mana minta doa sama-sama lah. Hamba pun berdoa, demo pun berdoa sama-sama. Abang Ayub sulung ni, salam bapa kau hidup akhir pembuat insya-Allah. Semoga-moga Allah Taala berkat dalam umur hidup Abang Ayub. Samalah hamba pun supalah berkat dalam umur hidup, murahkan rezeki, mudahkan segala urusan dalam hidup, berkatkan dalam bab rumah tangga. Isteri kalau ada isteri yang solehah. Dah. Ini ada soalan Abu Abdul Rahman Ahmad. Taพ่อที่เสียแล้วพ่อไปเอากระเบื้องของมัสยิดเราจะไปคืนได้ที่ไหนช่วยแนะนำหน่อย. Kiranya kalau lah ayah kita pernah salah silap pergi ambil barang masjid, dia tanya kata kita nak hantar mana, hantar di masjid tu, masjid yang ambil tu. Sekiranya kalau masjid ambil tak perlu dah, tak guna dah batal tu, gilah kepada masjid yang lain dulu. Belum pada kita nak turun ke balasah, kena pergi di masjid dulu. Kerana itu panggil hak masjid. Tapi bolehnya kita pergi kepada orang tanggungjawab lah. Orang yang berhak, orang tanggungjawab dalam masjid yang ambil batal tu. Dia pergi ambil batal, dia ambil gapa masjid guna. Bila lah mati, maka balik anak, balik cucu ni tahu kata barang ni bagi hak tengah, bagi hak masjid, atas klik lah. Atas klik. Abang Abdul Rahman tolong hantar klik di masjid tu, masjid yang ambil tu. Kalau masjid kapal kita pergi atas saja, bagi kita email untuk bila ataupun makan ada masjid ni, minta maaf lah, ada salah silap ke mana ni, batal-batal ni nak hantar klik lah. Gitu cara dia hantar klik. Duduk sakuk sampai kiamat, habis-habis lagi bagai tengah dah. Dah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ada mata malam ni sekodan je apa nama ni, ada lagi ni. Ada lagi ni. Dah insya-Allah lah kita nanti kalau nak baca malam ni banyak dah. Banyak komen-komen, mohon maaf banyak-banyak yang mana duk komen kita tak baca dah. Minta maaf banyak-banyak. Insya-Allah kita akan baca yang lang. Kita baca yang lang. Kalaulah ada saku kita boleh beri penerangan, insya-Allah kita beri esok. Apa hak demo soal, demo gapo tu deh. Kita akan beri jawab esok. Sekiranya kalau boleh jawab lah, kalau betul dah. Lepas tu hak mana hak beri saleh, hak mana gapo tu insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ni kita akhir sekat ni dah. Kita suk sekat ni lebih kurang dengan sejam, dekat-dekat dengan setengah. Jadi akhirilah malam ni, insya-Allah kita jumpa pula malam esok. Kalau tak ada ke uzur ke apa, kita jumpa pula waktu sini. Ya ni malam lebih kurang dalam pukul 8.30 ataupun pukul 8.40 45 selewat-lewatnya kita akan jumpa pula. Moga-moga kita diberkati oleh Allah, rahmat oleh Allah, murah rezeki, hidup kita jauh daripada bala petaka, jauh daripada penyakit COVID. Berkat rumah tangga kita, anak beranak semua comel belaka, baik belaka. Dan moga-moga Allah Ta'ala mati kita dalam iman. Tu paling nak kali tu. Nak biar Allah mati kita dalam iman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikanlah kami semua ini di atas jalan baik, balik berjuruh atas jalan iman, atas jalan redha Allah. Gitu. Jadi akhirilah malam ni tak lewatkan masa dan mohon maaf apa salah silap, dan terima kasih segala perhatian kongsi kita malam ni. Banyak-banyak terima kasih. Akhir dengan kelima, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna al-'arifina billah, Allahumma ja'alna al-mu'minin, Allahumma barik ilmana, Allahumma zidna 'uluman nafi'ah. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعضه تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والفحشاء واحفظنا يا الله، واحفظنا يا الله، أنت خير الحافظين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا وللوالدين وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله.